lagi. Okey, Assalamualaikum semua. Selamat pagi Malaysia hari ini bersama dengan anda. Dan hari ini kita cukup meriah kerana kita bersama dengan ini dia. Senaman Tabata yang dibawakan khas oleh CC7. Hari ini hari Isnin membuka tirai MHI pada hari ini dengan senaman Tabata. Kalau kita lihat mereka yang bawa senaman tadi tu tengok macam susah kan? Tapi anda kata kalau anda mengamalkan gaya hidup yang sihat, buat ni hari-hari tak ada masalah untuk anda semua. InsyaAllah. Kita pun sebenarnya baru nak order. Itu dah masuk 2 saat sebelum habis. Tak apa, nak tengok kejap lagi. Tabata kita orang kejap lagi. Okey, kita bersama dengan Coach Leha Ilham. Bila nak mula? Leha awesome. Dan kita bersama dengan Dr. Shazif Osman. Dia macam ada pertandingan kat sini. Dia macam ada battle lah. Ada battle. Bahaya ni. Okey, cerita dia sebenarnya kita nak bawakan 2 konteks. Sebab apa? Seperti mana yang anda dapat saksikan, senaman Tabata ni adalah senaman yang baru. Yang dikabarkan kita nak tanya secara teknikal dia bersama dengan Coach Leha. Dan juga kalau dari sudut kesihatan, bagaimana dengan mereka yang mungkin lepas 45 tahun, boleh ke tidak? Dari sudut senaman itu, apakah memberi impak kesan kesihatannya? Kita bersama dengan Dr. Shazif juga. Ya, betul. Okey, jadi untuk permulaan ni kita nak tanya dulu tentang senaman Tabata ini. Kan, senaman Tabata ni mungkin ada dari kita yang dah pun mengetahui, dah faham. Dan apa yang saya tahu tentang Tabata ini senaman yang tidak perlu untuk kita nak fokuskan keseluruhan badan. Ada kata kalau kita ada masalah-masalah tertentu dengan part-part di kawat badan kita boleh buat senaman Tabata ni. Jadi secara teknikalnya Tabata ini apa dia sebenarnya? Tabata ni sebenarnya dibuat oleh seorang individu dari Jepun. Dibuat khas untuk orang yang tak ada masa. Yang tak ada masa. Kita kan ada 24 jam. Tapi ada setengah orang dia ada 25 jam. Dia tak ada masa. Dia tak cukup. Jadi, Tabata ni 4 minit. So boleh selang-selikan 20 saat buat, 10 saat rehat, 20 saat buat. Tapi kena 4 minit. 4 minit. Okey. Tapi boleh buatlah round dan round lagi. Okey, secara yang kita nampak atas apa yang dipersembahkan pada hari ini di foyer, doktor, kita nampak ada yang kerusi disediakan. Okey, betul. Maknanya ada bagi mereka yang mungkin tak dapat nak terlalu strength ataupun kekuatan mereka tidak boleh menyebabkan mereka boleh berdiri sepanjang melakukan exercise. Jadi apa yang perlu kita faham tahap intensiti yang memberi kesan pada sudut kesihatan kita? Okey, alright. Sekarang ni masalah orang kita adalah bila dia ada masalah di lutut ke ataupun berat badan berlebihan ke, terus dia takut nak buat apa-apa. Setuju? Dan menyebabkan dia punya tahap kesihatan tu menjadi lebih teruk. Obesity, serangan jantung, diabetes, kecil manis dan sebagainya. So bila kita kena faham, that's why kita jumpa coach ni, senaman Tabata ni sebenarnya senaman yang sangat mudah dan semua orang boleh buat mengikut kapasiti masing-masing. Okey, kapasiti yang dimaksudkan tu maknanya mereka yang mempunyai kondisi-kondisi sakit kronik contohnya boleh buat? Boleh buat. Itu sebabnya perlukan coach untuk memantau. Contohnya mereka yang ada darah tinggi ataupun sakit jantung sebagai contoh. Kan? So coach pun tahu, okey, tengok dia punya nadi dan sebagainya, kita tengok kondisi dia kalau stabil dan kita boleh buat. Dan kita boleh improve sikit dia punya intensity sedikit. Lagi satu sekarang coach Afai, coach Leha juga. Kita punya masalah sekarang lepas COVID ni. Lepas COVID nafas jadi pendek-pendek. Betul. Saya rasa ramai sangat yang terkesan dengan benda ni. Bagaimana senaman Tabata ni dapat membantu? Sebab sekarang ni kena balik, kes naik balik. Betul. Saya ni lah baru suffer daripada habis batuk 2 minggu. Lama 2 minggu tau batuk. Sekarang nak recover balik tu. Nak recover balik. Jadi macam mana senaman Tabata ni dapat bantu? Dia membantu dari segi kecergasan tu, of course. Kecergasan, kekuatan otot badan kita keseluruhan. Cuma pesan saya sentiasa ikut jantung sendiri. Betul. Jantung kita tak sama dengan orang lain. So kita ikut pace kita sendiri, kekuatan jantung kita sendiri. Tapi lama kelamaan makin lama makin baik, makin lama makin fit. Dari situ baru boleh naikkan intensity dia. Yang bagusnya senaman Tabata ni dia ada komponen kardiovaskular. Kardiovaskular ni apa? Dia akan menguatkan kita punya paru-paru dan jantung. Okey, kalau mereka yang mungkin tengok senaman Tabata ni, kadang-kadang mereka tengok Tabata ni dia ada banyak step ke atau bagaimana? Sebab dalam masa 4 minit tu kita kena faham 4 minit tu masa yang singkat
set bagi kita lah. Tapi bagi mereka yang pro tu... Kalau buat tu memang terasa. Terasa kan? Okey, jadi 1 minit pertama kita dah longgar lutut lah. Apa antara step-step yang diperlukan dalam senaman tabata ni? Yang pertama kita ikut kita punya kekuatan. Kalau kita tak mampu nak buat contohnya penuh lah squat tu kan. Okey. So contoh yang saya ada kat sini dia boleh guna kerusi. Tapi kamu memang faham assignment tak berhenti daripada tadi tau. Mantap. Okey. Macam mana? Boleh kita tunjukkan contohlah. Okey, pergi sana. Yang kalau ada kat rumah saya semua orang ada kerusi. Betul, pakai kerusi, buatlah contohnya squat. Okey, ada satu lutut. Mesti kita boleh duduk, kita berdiri balik. Ulanglah. Ada support. Okey, selain daripada support kawan-kawan yang membantulah. Betul. Sebab dia sukan secara berkumpulan. Betul. Ini memang memainkan satu semangat yang luar biasa lah. Tadi kita sempat juga berbual selain daripada apa yang kita kongsikan ini doktor. Betul. Dan kita nampak juga seminar-seminar ataupun grouping yang diadakan ini tadi siap ada macam heart to heart session dengan mereka yang join kan coaching. Jadi apa doktor sebenarnya dari sudut kesihatan yang perlu kita fahami. Senaman tabata ni bantu dari segenap aspek juga. Dia yang bagusnya, kalau kita tengok satu kajian mengatakan bahawa senaman secara berkumpulan ni dapat membantu untuk mengurangkan kadar anxiety, depresi dan dia akan improve kita punya mood. Ataupun kita punya boost kita punya mood. Which is sebenarnya benda ni sangat-sangat diperlukan dekat Malaysia sekarang ni. Pasal ramai orang yang ada masalah kemurungan, anxiety. So grup ni bila beramai-ramai ni dia tak rasa diri dia keseorangan. Ada team dan dia motivated. Itu sebabnya membantu dari segi kesihatan mental. Betul lah Nim, saya setuju lah. Saya ini pengalaman saya sendiri lah. Kalau saya bersenam, kalau seorang-seorang tu memang tak dapat mood. Contohnya kalau pergi gym apa semua, kalau seorang memang tak best. Okey, dah cukup dah ni. Dia tak ada orang nak push tu. Dapat pula memang kita ni jenis yang memang kuat betul bersenam kan. Jadi memang betul saya setuju sekarang ni nampaknya ada satu kegiatan yang sangat baik, inisiatif yang sangat baik dilakukan oleh mereka ni lah, terutama sekali coach dan juga doktor yang bersaing dalam dunia ini membawakan kumpulan demi kumpulan kan untuk senaman-senaman ini. Betul. Okey, kita nak belajar sikit simple step. Kita kalau macam kita bangun pagi coach, kita boleh buatnya. Insya-Allah. Bangun pagi. Senaman tabata ni yang bestnya dibuat waktu bila? Bila-bila. Tak kisah pagi ke tengah malam. Kalau tiba-tiba bangun tengah malam nak buat pun boleh. Jadi pasang muzik. Tak boleh tidur pula. Macam doktor saya cakap tadi, kekuatan mental kan. Kadang-kadang orang ada muzik baru dia semangat nak buat senam. Tapi muzik ni dia kira untuk kita. Alright. So kita follow lah. Okey, jom. Kita sama-sama. Ada kat rumah pun boleh sama-sama. Boleh join sekali. Join sekali. Okey. Okey, kita tengok. Okey, boleh tepuk tangan dulu. Ya. Jom. Buat sekali ya. Okey, jom. Dia tunggu beat dia. Right. Okey, stretching dulu. Buka dulu. Semua boleh join kita. Stretching dulu. Kita buat pagi dulu. Nafas, jangan lupa nafas kan. Dua sangat buat. Ya, sekejap je. Kalau lama-lama buat 20 saat dia lama. Okey, dan 10 saat kita boleh rehat. Alright, lagi. Okey, tarik nafas. 10 saat rehat, lepas tu kita buat lagi. Tembus. Lepas ni kita buat squat boleh? Boleh. Alright. Let's go. Kita buat squat. Right. Good. Yes, nice. Turun ni. Pandai lah buat ni. Good. Kalau kita macam seharian kita memang sangat sibuk, waktu yang terbaik untuk buat senaman tabata ni bila? Saya suggest pagi. Alright. Sebelum kita buat apa-apa, Lagi. go and run. Okey. Ya. Peluh lah. Ada hasil. Okey, boleh ni. Peluh Kita nampak yang dalam ni peluh ni. Alright. Okey, anda kata kalau mereka yang berminat kalau nak menyertai senaman-senaman tabata ni macam mana caranya? Siapa? Kita ada banyak Ya. cara. Boleh follow, boleh ikuti laman sosial media kami. Okey. Team CC Official. Alright. Kita ada website teamcc7.com. Ataupun bila nak mula? Bila nak mula? Dah Januari dah boleh mula. Januari pun dah nak sampai 22. Betul tak? Saya kagum bila tahun lepas saya jumpa lain tapi tahun ni dia makin handsome. Dia makin mungkin kalau Malaysia hari ini kekurangan pasukan tepuk, kita boleh invite mereka. Kita orang. Doktor, ada apa
apa kata? Ya, so kepada mereka yang nak join, kita ada program paling latest, program makan kurus. Makan banyak tapi kurus dan dia online saja. Online saja. Dan kita ada senaman juga dalam tu online saja. Daripada satu Malaysia boleh join. Alright. Ini paling terbaru. Doktor orang lain tak buat lagi. Makan kurus. Makan kurus. Okey, kita akan akhiri dengan senaman. Betul? Boleh. Alright. Okey, guys kat rumah jom sama-sama kita bersama dengan Coach Leha dan juga Dr. Shazif. Let's go our team CC7 official. Sama-sama. Okey, jom. Bagus sikit. Alright. Push up lah sana. Stretch. Oh, push up. Push up. Sama. Boleh. Diorang sana push up. Sana push up. Sana push up. Pelan-pelan je push up. Basket dua sama Okey, relax. Okey. Right, fold sikit. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, yeah, it's pretty clear. I ain't the size to shake it, post it. I got that bomb, drunk in all the right places. Treble. I'm all about that bass, about that bass. Oh, okey, kembali lagi di Malaysia hari ini. Berpuluh-puluh. Okey, saya okey. Tapi rasa macam seronok pula. Seronok. Maknanya sebenarnya senaman selepas tu kita terus saja mulakan hari kita ni adalah satu benda yang sangat memberikan impak yang luar biasa lah. Macam hari ni kan. Selalunya kita laid back, relax kan. Tak, dia lagi-lagi sebab Isnin. Betul. Isnin kita tak nak lembik-lembik, lusu-lusu kan. Alright, kita terus sahaja dengan topik utama kita pada hari ini iaitu tentang tambang bas sekolah. Ada yang kata mungkin tahun ini tidak ada ura-ura kenaikan. Betul. Tetapi ada banyak lagi faktor-faktor lain yang perlu kita perhalusi. Contohnya bila musim cuti sekolah. Kan? Pun dah berubah dah dengan yang sebelum ni. Jadi bagaimana dengan yuran? Dan kita juga bawakan dua individu, satu daripada PIBG, wakil daripada PIBG, satu lagi daripada Pertubuhan Kebajikan Industri Bas Sekolah Malaysia. Apakah yang diperjuangkan untuk mereka yang berada dalam industri membawa bas sekolah ini? Okey, kita akan bersama dengan dua individu tersebut. Tapi sebelum tu Afad? Ya, sebelum itu apa kata kita nak dengarkan dulu ini pandangan ibu bapa dan juga pengusahalah van berkaitan dengan isu ini. Jom kita saksikan. Baru-baru ini terdapat cadangan mengenai kenaikan tambang bas sekolah bagi sesi persekolahan Penggaral Baharu pada bulan Mac. Isu ini telah mendatangkan kebimbangan dan keresahan terutama dalam kalangan ibu bapa yang menggunakan perkhidmatan bas sekolah bagi menghantar anak-anak mereka. Peningkatan kos operasi dan penyelenggaraan menjadi salah satu faktor utama kenaikan ini berlaku. Menurut seorang pemandu van sekolah, Nur Hayati Amzah, 56 tahun, dia yang telah berkhidmat selama 26 tahun, bersetuju jika tambang bas sekolah dinaikkan kerana tiada peningkatan bagi tambang ini berlaku sejak musim COVID-19 yang lalu. Memang wajarlah. Sebab penyelenggaraan untuk bas sekolah sekarang semua menaik. Daripada segi dia punya tayar, minyak hitam dia, segala-gala lah, brek tu semuanya naik lah kos dia. Tu kepala sekitar sini baru RM RM55. Naik tu tak bolehlah tinggi jangan mendadak juga kan. Kita pun faham juga sama-sama kan dalam RM5 ke RM10. Akui Muhammad Nur Saleh, 58 tahun. Dia turut bersetuju dengan peningkatan kadar tambang bas sekolah. Namun kenaikan ini perlu merujuk kepada pelbagai faktor.
Saya setuju sangatlah benda-benda yang macam ni sebab keadaan sekarang kan semua naik. Barang naik, maintenance naik. Tapi boleh kena bincang dengan parent juga. Kena bincang dengan parent juga kerana parent kita kena tengok juga keadaan dia tu. Kadang-kadang ada B40 kan, ada yang kerja okey kan, dia tak kisah. Kalau yang B40 kerja security ke apa kan, kita kena tolak ansur jugalah. Walau bagaimanapun, jika berlaku kenaikan tambang bas sekolah, bagaimana pula dengan pendapat daripada ibu bapa? Rasanya tak wajarlah sebab kos semakin meningkat. Jadinya keadaan ibu bapa yang tak mencukupi bajet lah, sikit sebanyak terbeban sebab kalau golongan yang selain pada B40 tak ada masalah lah kan. Yang golongan macam ni lah kita sepatutnya ada peruntukan lain ke. Kalau ada anak ramai tu macam terbeban sikit lah kan. Mungkin kalau anak seorang dua tu okey lagi. Kalau tambang bank tu naik tu orang cakap terbeban jugalah dengan masa sekarang kan. Ekonomi tak cantik, dengan barang semua naik, jadi terbeban jugalah. Kalau yang bagi orang cakap gaji dalam 3,000 tu bermasalah. Kalau boleh bagi yang pengusaha-pengusaha ni bagikan subsidi lah. Jadi kira macam kita ibu bapa ni tak terbeban sangatlah dalam bayaran bulanan. Ni dengan ekonomi sekarang ni teruk juga. Diharapkan isu ini akan terus mendapat perhatian pelbagai pihak dan rundingan juga perlu dilakukan bagi memastikan kepentingan kedua-dua belah pihak diambil kira. Okey, ni musim dah naik sekolah kan. Pastinya macam-macam perancangan yang perlu dilaksanakan oleh ibu dan bapa. Inilah antaranya isu tentang tambang bas. Jadi itu macam tadi kan kita katakan kalau seorang anak mungkin dia pandang sebelah mata saja kan, baru berapa ratus kan sebulan. Tapi kalau dah 3-4 orang anak. Tapi saya memang memilih naik bas sekolah dulu. Sebab dia memang takkan lambat. Betul. Bas sekolah on time. Ngam-ngam memang sampai, kita takkan lambat. Yelah kalau kita naik dengan keluarga ni ada yang lambat kat situ, ada yang lambat kat sini kan. Semua kan. Okey, cerita dia kita nak tanya tentang isu tambang, isu-isu yang lesen lah. Maknanya bagi mereka yang bawa, tadi kita nampak ada van putih, van biru kan, bagaimana boleh ke sebenarnya dia bawa anak-anak pergi sekolah. Jadi macam-macam isu kita nak perhalusi. Betul. Jadi untuk itu kita nak kenalkan kepada anda semua dua orang tetamu kita. Saya rasa ini macam balance lah kan. Tetamu bintang kita pada hari ini kita bersama dengan Encik Azam Nizam Bahrun yang di-Petua PIBG Sekolah Kebangsaan Seri Pristana dan juga SMK Sarjana Utama. Alright. Dan di ujung sana kita bersama dengan Haji Muhammad Harun Haji Muhammad Siddiq, Presiden Pertubuhan Kebajikan Industri Bas Sekolah di Malaysia. Okey, kita bersama dengan Tuan Azam. Boleh saya panggil Tuan Azam? Okey, Tuan Azam bersama dengan kita, wakil daripada pihak PIBG. Kita pastinya PIBG adalah satu tempat yang direct lah daripada ibu bapa tu terus saja segala jenis aduan, termasuklah aduan-aduan seperti ini. Apa antara isu yang sering kali dibangkitkan oleh para ibu bapa berkaitan dengan permasalahan ini? Mungkin Tuan Azam nak kongsikan terlebih dahulu. Okey, berkaitan isu tambang bas dan bas sekolah. Kita faham saban tahun ibu bapa apabila membuat persediaan awal untuk mencari van sekolah ataupun bas dan sebagainya. Jadi sudah tentu antara perkara yang diambil kira ialah tambang, kadar tambang dan sebagainya. Tapi seperti yang kita sedia maklum, kadar tambang ni adalah penetapan secara bersama, secara muafakat dan secara timbang rasa antara pihak pengusaha dengan ibu bapa. Jadi kalau kita ambil dari segi akta yang sedia ada, akta pencatutan yang memang tidak membenarkan mana-mana pihak mengenakan orang kata apa, pakatan harga. Jadi berdasarkan lokaliti, berdasarkan kepada mutu perkhidmatan yang disediakan, jadi saya percaya pihak ibu bapa boleh berbincang secara harmoni, secara muafakat dengan pengusaha van dan bas sekolah supaya kadar itu tidak membebankan. Jadi saya mengambil kira pandangan daripada sebahagian besarlah ibu bapa yang masih lagi orang kata apa terikat dengan macam tadi yang telah dikongsi dalam audio sebentar tadi, iaitu yang anak yang ramai daripada golongan B40 dan sebagainya. Jadi ini memungkinkan supaya mungkin usaha-usaha daripada pihak kerajaan sebagai contohnya, kalau kita lihat di Kuala Lumpur, pihak DBKL memberikan perkhidmatan secara percuma. Jadi mungkin kerajaan boleh ambil satu inisiatif yang baik, boleh kalau tidak menjadikan
tambang bas dan bas sekolah itu sebagai disubsidi sepenuhnya oleh pihak kerajaan. Jadi mungkin pihak kerajaan boleh membantu memberikan menyediakan satu insentif kepada rakyat untuk mengurangkan beban kepada keluarga, terutamanya mengambil perkhidmatan bas ataupun bas sekolah ini. Ya, okey. Bagi Tuan Haji sendiri, Tuan Haji saya rasa dah lama terlibat dalam perkara ini. Jadi saya rasa setiap tahun ada sahaja antara isu-isu yang dimainkan dari segi mungkin pembayaran ibu bapa itulah, nak bayar. Nah, katanya tadi ibu bapa kata apa? Kos semua dah naik kan. Jadi bebanan ibu bapa pula nak memberikan bayaran kepada anak-anak ni. Jadi apa antara isu yang mungkin dapat dimainkan berkenaan dengan perkara ini bagi pihak Tuan Haji sendiri dalam persatuan? Ya, terima kasih. Saya lihat sebenarnya tidak ada isu kenaikan tambang bas sekolah. Pasal tambang bas sekolah tak dikawal oleh kerajaan lagi. Betul. Dianya adalah atas dasar persetujuan ibu bapa dan juga pengusaha. Jadi kalau ibu bapa setuju dengan harga tersebut, maka itulah tambangnya. Jadi tak ada timbul masalah kenaikan tambang bas sekolah. Faham? Jadi kalau dia nak naikkan tambang bas sekolah pun, dia kenalah bagi justifikasi pasal apa. Mungkin last year dia gunakan bas sekolah yang tak ada aircon. Tahun ni dia pakai aircon. Jadi mungkin ada kenaikan beberapa ringgit untuk menampung minyak. Itu saja. Selain itu saya tak nampaklah apa-apa perkara yang berbangkit pasal isu tambang bas sekolah ni. Jadi jangan risaulah mak bapak. Jangan risaulah orang ramai semua. Kita still maintain dengan harga-harga yang tahun lepas lagi. Sebab sukar untuk kita ada pakatan harga dan satunya jarak jarak lokaliti main peranan dan jenis-jenis kenderaan yang digunakan oleh yang pembawa bas sekolah ini berbeza-beza. Kita nak sambung dengan Tuan Haji sikit. Tuan Haji, rentetan daripada apa yang dikatakan, kalau tak ada isu berkaitan dengan tambang sekolah, mungkin apa pula katanya tentang isu yang ada kita nampak bawa bas sekolah tapi tidak ada lambang bas sekolah yang tertera. Boleh ke tak boleh? Ada juga yang macam Pak Wanca. Saya panggil Pak Wanca, saya tak tahulah yang ada Pak Wanca? Pak Wanca lah kan? Yang mana? Yang kira kapul lah. Kapul. Naik kereta boleh 5-6 orang anak-anak kan. Tapi itu memang ambil dalam kawasan-kawasan taman dan kecil-kecil. Jenjiran lah. Jenjiran. Tapi mungkin bayarannya lebih rendah. Itu sebablah ibu bapa mungkin tak apalah memberi kepercayaan dan kesanggupan itu. Komen daripada Tuan Haji melihat isu ini bagaimana? Ini kita tengok isu ni dah berlanjutan bertahun-tahun. In fact, kita pun dah berbincang dengan Jabatan Pengangkutan Jalan untuk ambil tindakan. Tapi dewasa ni, modus operandi mereka ni lebih licik. Mereka menggunakan bantuan tonto. Untuk jika dah standby lah. Dah standby ada dah. Ada je apa-apa yang tak okey, bagi tahu dulu. Jadi sebenarnya perniagaan bas sekolah ni kalau dia tak urus dengan betul, pulangan dia alhamdulillah bagus. Begitu juga kita cadangkan penganggur-penganggur supaya masuk industri ini. Jadi berbalik kepada isu bas yang tak berdaftar ni lah, kita panggil bas yang tak berdaftar lah kenderaan yang tidak berdaftar. Pasal dia ada kereta juga. Ada welfare dia pun ada juga. Ada. Jadi kita panggil kenderaan tidak berdaftar. Macam Tuan Azman cakap tadi, jika kita nak membendung kegiatan kenderaan-kenderaan tidak berdaftar ni, satu cara mudah dia. Kerajaan perlu tanggung sepenuhnya tambang bas sekolah Malaysia. Ya. Jadi bila kerajaan tanggung sepenuhnya tambang bas sekolah Malaysia, isu ni tak akan bangkit lagi. Isu tambang ke, isu kenderaan haram ke tak akan timbul lagi. Ianya akan stop. Ya. Tetapi buat apa kita buang duit tu, dana tu kepada pengingitan kenderaan-kenderaan percuma. Macam bas percuma semua ni kan. Kenapa tak dana tersebut kita salurkan kepada bas sekolah? Kalau kita gunakan untuk perkhidmatan bas-bas awam, hanya pagi dan petang saja. Pagi dan petang saja. Kemudian lain pada waktu tu bas tu kosong. Kemudian kita pun tahu juga yang ramai naik bas-bas percuma awam ni adalah orang-orang warga asing. Jadi kenapa itu? Kenapa tak dana tersebut kita bagikan kepada pengusaha-pengusaha bas sekolah? Dengan cara ini kita dapat meningkatkan mutu perkhidmatan yang lebih baik.
Jadi kita tahu keselamatan tu. Itu dia. Tuan Haji, saya macam ada terbaca juga ada laporan yang mengatakan bahawa mereka ibu bapa ni tetap membayar juga yuran untuk kenderaan ni walaupun ketika cuti sekolah. Dengan alasan daripada pengusaha tu yang mana untuk maintenance, untuk rotek. Tapi kalau fikir logiknya macam cuti sekolah tak hantar anak, kenapa nak perlu bayaran? Okey. Senang saja. Sebelum PKP, kita bulan 11 tu sebelum PKP 2019. Okey. Pada 2019 ke bawah tambang sekolah hanya dia bayar 10 bulan setengah saja. Dia kadang-kadang tu 10 bulan saja dia bayar. Yang setengah tu dia tak bayar 2 bulan. Bulan 11 dengan bulan 12 tak payah bayar. Pasal memang penguatan tak ada. Yang itu kita terima. Tetapi sekarang, selepas PKP, sekolah dibuka kembali, kita punya anjakan tu dah lari. Dah tak ada ruang yang cuti dia sebulan ke apa, semua tak ada. Kalau kita ambil contoh bulan Februari ni, bulan Februari ni, ada 5 hari tuan Azman bersekolah. Kemudian bulan Mac nanti ada dekat 2 minggu bersekolah. So, bila kita bersekolah, wahimah sehari pun, kita kena bayar tambang bersekolah. Yalah. Kita kena tengok apa ni pengusaha bersekolah ni. Dia perlu buat penyelenggaraan. Dia pun ada kehidupan dia. Dia pun perlu membayar gaji pekerja. Dia tetap juga kena bayar KWSP dan so-so. Tapi bagi saya lah, yang mudah cara, jika kita berbincang dengan ibu bapa. Ada negosiasi yang perlu dilakukan. Semuanya ada cara perbincangan. Sebenarnya. Jadi supaya isu ini tidak timbul. Kita bersetuju, apa yang penjaga juga bersetuju, mungkin itulah kita ambil daripada kata sepakat itu kan. Jadi bagaimana kita dah dengarkan daripada mereka yang membawa bas sekolah. Dari sudut ibu bapa, bagaimana? Adakah mereka juga berpuas hati dengan sistem yang sedia ada sekarang ini? Apa mungkin Tuan Azhar nak kongsikan? Saya sendiri memang melihat sebagai PIBG, contoh di tempat saya di Sarjana Utama, kita memang sentiasa bekerjasama rapatlah dengan Persatuan Band dan Bas Sekolah di kawasan kami di Sarjana Utama bagi memastikan sebab biasanya murid-murid yang mengambil perkhidmatan bas ataupun band sekolah ni boleh kata 1/3. 1/3 ataupun setengah daripada jumlah keseluruhan murid tu akan menggunakan band. Faktor daripada kebanyakan kita ibu bapa di kawasan bandar ni terutamanya memang bekerja. Jadi memang kita memerlukan perkhidmatan bas atau bas sekolah ini untuk membantu dari segi proses kelancaran anak-anak kita lah. Kita ada sesi pagi, ada sekolah petang, sekolah agama dan sebagainya. Yang tuition pun ada juga yang mengambil bas dan bas sekolah ini. Jadi sudah tentu hubungan dan sinergi antara PIBG, sekolah dan juga pengusaha van memang kita akan jadikan sebagai orang kata apa kerjasama rapat untuk memastikan kebajikan terutamanya murid-murid kami ini di bawah PIBG. Jadi mereka yang mengambil perkhidmatan bas ini pertama kita amat berharaplah supaya ibu bapa mengambil yang berdaftar supaya dari segi keselamatan, dari segi keselesaan dan sebagainya memang terjaminlah. Cop, ada tak penglibatan PIBG untuk menghalang mereka yang tidak berdaftar untuk sebab parkirnya betul-betul di hadapan sekolah kan? Jadi bagaimana pihak PIBG melihat pada di kawasan-kawasan yang tertentu melihat pada kenderaan yang tidak berdaftar ni berlegar-legar di kawasannya? Ada jugalah Kita boleh memberi nasihatlah kepada pengusaha van dan terutama sebenarnya ini adalah orang kata apa terpulang pada ibu bapa. Sebenarnya ibu bapa pun mempunyai orang kata hak dan budi bicara. Kalau seperti yang kita tahu, kalau menggunakan perkhidmatan van yang berdaftar ini lebih selamat berbanding dengan yang tidak berdaftar ini. Satu dari segi faktor mungkin pelindungan dan sebagainya. Insurans tak cover. Risiko kemalangan dan sebagainya. Alang bercakap tentang tadi tu yang mana mungkin ibu bapa yang masih lagi menggunakan pakai kenderaan yang tidak berdaftar ni untuk nak hantar ambil anak sekolah. Apa antara mungkin risiko-risiko yang mungkin bakal dihadapi oleh anak-anak mereka? Contoh kemalangan ke apa semua kan? Macam mana Tuan Haji? Kalau gunakan kenderaan tidak berdaftar ni kita tahulah kenderaan tu tidak insurans tak cover kalau berlaku apa-apa kesalahan ya. Jadi kalau kita gunakan bas sekolah yang berdaftar kita ada insurans. Kemudian kita tahu kenderaan tu kenderaan yang telah menjalani berkala di Puspakom. Pemandunya ada pemeriksaan setahun sekali dengan pihak hospital. Kemudian pemandu kita ni kebiasaan macam kita di pertubuhan ni kita ada sediakan
kelas-kelas untuk meningkatkan pemanduan berhemah. Ya, kita bekerjasama dengan kerajaan dan juga pihak-pihak tertentu untuk memberikan ilmu-ilmu pemanduan berhemah ni. Ya, jadi kalau kita tengokkan perkara ni sebenarnya susah. Pasal apa? Bila kita tak ada bantuan daripada kerajaan untuk menangani isu kenderaan haram, susah. So, saya ingin cadangkan jugalah kepada Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Malaysia, supaya menguatkuasakan Akta Perlindungan Kanak-kanak. Dengan akta ni kita boleh kenakan tindakan kepada ibu bapa dan juga pemilik kenderaan haram ni. Jadi saya juga minta semua jabat JPJ negeri menguatkuasakan tindakan mementeras kegiatan. Saya juga minta kepada polis. Sebenarnya polis ni pun kalau dia orang dapat membantu, dapat menangani pasal setiap kawasan daerah dia kita ada IPD. Kita ada balai-balai polis. Jadi kita ada anggota polis yang ramai yang buat rondaan. Jadi dia boleh tahan kenderaan-kenderaan ni. Kita tengok van haram ni kadang kita ada satu sekolah tu kita ada 10 bas sekolah. Van haram ni kenderaan tak berdaftar ni ada kat 20-30. Dia lagi banyak. Tapi saya rasa lebih kepada kesedaran kepada ibu bapa lah yang perlu ada. Kalau tak ada permintaan, takkan ada tawaran itu. Jadi ibu bapa harus tahu yang kesannya adalah kepada anak-anak. Kalau kena tahan, anak-anak pun lambat. Anak-anak pun kena tahan sekali sebab semua yang ada dalam kenderaan tersebut akan terlibat sama jika kena tahan. Kan benda kalau tak jadi lagi mungkin kita tak sedar kan. Kalau dah jadi nanti baru rasa kesannya. Okay, kita harapkan dapatlah. Ibu bapa sekarang ni dok fikir tentang nak kurangkan kos kan tanpa memikirkan tentang keselamatan anak-anak. Okey, jadi terima kasih ucapkan kepada kedua-dua jemputan kita, Tuan Azam, terima kasih yang di-Ketua PABG Sekolah Kebangsaan Seri Pistana dan juga SMK Sarjana Utama. Terima kasih juga Tuan Haji Muhammad Harun, Haji Muhammad Siddiq, Presiden Pertubuhan Kebajikan Industri Bas Sekolah Malaysia. Ya, tadi Sarjana Utama kan dekat dengan rumah Afat tu. Berjiran kita. Berjiran. Saat lagi kita nak share. Nanti anak saya boleh lah. Boleh lah. Boleh. Terus saja jumpa Tuan Azam. Sekejap lagi kita nak terus pergi ke Puchong. Puchong kawasan saya pula. Yang kali ni jual pau comel-comel. Ada selalu beli kan? Penatlah sekali. Tapi belum viral. Sekarang dah viral. Kita bersama dengan kedua-dua beranak ni, saya rasa ibu dan anak. Di Puchong ada jual pau comel. Pau comel namanya. Video call bersama dengan mereka seketika nanti. Okey, jadi anda jangan ke mana-mana. Okey, jadi seperti mana yang dikatakan tadi, kalau bercakap tentang pau ni, biasa yang kita makan apa? Pau kacang, pau kelapa, pau daging ayam apa semua kan. Tapi ini lain daripada yang lain, di mana pau comel ini ada orang cakap, kalau beli dekat situ, sayang nak makan. Sebab sangat comel. Sangat cantik, sangat comel. Jadi kadang-kadang kalau kita beli benda-benda comel ni, kita duk ambil gambar, kiri, kanan, semua angle lah ambil gambar. Tak makan-makan sampai sejuk kan. Itu yang terjadi, pau viral ni, usaha daripada ibu dan anak. Tengoklah bentuk dia. Ada bentuk cili. Nampak tak? Ini bentuk apa? ayam tu. Ini katun dia lah. ada rasa manis, dia ada yang savory jugalah. Ini kita bagi sebagai pau viral lah. Dia juga ada juga pau original. Contoh ni. Itu apa? Iron Man. Kalau tengok luaran dah cantik dah. Dalam dia tu pun orang cakap sedap. Ya ke? Ini cuba masa tu savory je kot. Masa tu tak banyak lagi. Tak apa, ini dah banyak sangat ni. Jom kita bersama dengan Aina dan juga Puan Rohani. Ini berada di talian. Assalamualaikum. Dengar tak? Waalaikumsalam. Itu dia. Kalau ikutkan, saya baca buka pukul 11 tapi hari ni kena buka awal Ke macam mana? Okay. Macam mana awal sikit lah buka hari ni? Ya. Aina dengar ke? Aina, kita dah lah tak nampak muka Aina. Nampak Puan Rohani je mukanya. Tunjuk muka dululah. Baru tunjuk pau. Alright. Okey, Aina. Yelah, bila benda pun dah viral kan. Benda pun dah post. Kita tengok like dah bukan-bukan dah tu kan. Dah ramai dah orang beli. Jadi macam mana sekarang ni? Permintaan semakin lama semakin ramai. Start daripada pukul berapa orang beratur tu nak dapatkan pau? Selalunya tengah hari. Kalau praktik kerja, hari Sabtu tengah hari dah boleh datang, dah ada
orang beratur. Okey, nak tanyalah tentang idea-idea nak buat pau comel ni. Datangnya dari mana, dari siapa? Adakah Aina sendiri mungkin ada melihat di tempat lain ataupun idea tu macam mana boleh dapat nak buat pau-pau yang macam ni? Sebenarnya nak tarik budak-budak sekolah macam kat sini, memang orang suka pau-pau biasa tu, orang dah biasa dah kan. Yang ni kita nak jual design dia. Luar daripada biasa lah. Puan Rohani, apa pau yang paling orang suka sangat air tangan Puan Rohani ni? Ya. Yang paling orang duk belilah, memang tak berhenti. Kalau datang keluar tu cepat je habis macam pisang goreng panas. Yang ni pau panas. Apa yang paling ramai orang beli? Meh tunjuk sikit. Pau yang mana satu? Pau cendawan ke? Oh, tak dengar ada suara Puan Rohani ya. Apa dia? Pau cendawan. Pau cendawan. Nak tengok dalam boleh tak? Nak tengok dalam. Macam mana pau cendawan tu? Luaran tu memang nampak macam kepala cendawan tu lah. Boleh buka tengok dalam dia macam mana? Tapi dia punya cendawan tak main-main Bukannya macam yang biasa-biasa. Ni cendawan macam cendawan yang betul-betul tumbuh tu. Ni kalau tak buka tu orang tersilap ni. Yang cendawan betul. Cuba tengok buka sikit. Isinya macam mana? Dalamnya apa ya? Letak apa tu? Dalamnya apa tu? Cendawan, ayam, cendawan, ayam, sup cendawan. Sup cendawan dengan ayam. Ada tambahan ayam lah. Comel lah Puan Rohani. Entah mana-mana tu dia tunjuk tu. Kami kat sini. Ini ha. Baru nampak. Penuh isi dalam tu. Okey, kita nampak macam tadi kan, cendawan ada, jagung ada kan? Cili pun ada tu semua. Gambar-gambar tu melambangkan perasa terus lah Aina Betul. Habis kalau cili tu letak cili padi. Ke sambal? Nah, tengok cili nah. Ini cili besar tu, geram tengok macam besar tu. Buka sikit. Buka tengok. Oh, sambal. Sambal. Pedas, yang paling pedas yang pau yang bentuk cili ni lah Betul saya. Ada 2 flavor. Lagi satu sambal udang. Yang ni sambal biasa. Yang ni sambal bilis. Sambal bilis. Okey. Yang tu udang. Tengok udang. Dalam udang. Ada udang. Sambal udang. Ada isi ketam juga Ada. Okey. Mantap. Ada satu tu macam ayam tau, macam ayam. Yang jagung tu pun geram, yang jagung tu. Okey, jagung jom. Macam mainan anak saya, jagung. Dah buka? Yang sama. Okey, jom kita buka jagung pula. Jagung Puan Rohani. Siapa pula yang nak makan tu belakang. Rasa macam tak. Sekejap lagi saya datang. Saya balik Puchong, saya singgah nanti. Ambil yang dah buka tu pun tak apa. Buka yang jagung ni. Dalam ni memang jagung Tengok. Dalam ni kaya jagung. Rasa jagung. Satulah request saya. Nak tengok yang ayam. Boleh tak? Gelak dia. Okey. Boleh dah tak? 5 tau. Dah 5 nanti kita kira ayam. Ayam tak payah buka. Nak tengok bentuk dia. Macam mana orang cakap bentuk ayam tu? Panas. Alamak panas. Sorry. Bagi kamera je. Tukar pula. Nampak? Itu ayam tu tengah macam apa tu? Ayam ni ayam belum siang lagi. Belum potong lagi. Roasted chicken ni kau je bagi macam tu kan. Jadi itu pau ayam lah ya. Okey, Aina. Ni ayam. Okey, baik. Aina mantap. Aina, boleh tak cerita sikit bagi mereka yang berdekatan dengan area Puchong ataupun kat mana-mana lah duk mengidam kan nak datang ni, bagi laluan yang paling mudah lah atau bagaimana nak cari gerai Aina ni? Boleh Pau Rohani Enterprise. Okey, Pau Rohani Enterprise, location dia terus saja pergi ke sini. Kalau orang Puchong ni dekat Puchong mana Aina? Apa dia? Ni dekat Puchong mana? Area tepi sungai. Cuba keluar sikit nak tengok tu jalan besar mana tu. Jalan dari mana ke mana tu. Maknanya ini daripada highway LDP kan Aina? Betul. Highway LDP masuk laluan sungai. Kalau tak silap saya, ini kawasan yang dulu pernah banjir, betul? Betul. Di sini dulu pernah banjir. Okey. Anim tahu. Okey. Alright. Aina, steady. Thank you so much. Terima kasih. Kita harap hari ini sold out.
Yang 5 yang kita dah buka tu nanti kita cerita. Nanti ada ambil. Okey. Kak Aila dan juga Pak Rohani, terima kasih banyak. Semoga perniagaan maju, sukses. Amin, amin, insya-Allah. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, jadi kepada anda yang nak dapatkan pau comel tu boleh jumpa dengan Aina ataupun Rohani, dan ada juga pau asli, pau tradisional pun ada juga. Betul. Ada rasa manis-manis juga. Tadi kan kita banyak buka yang savory punya rasa kan. Alright. Kita nak kongsikan bersama dengan anda. Ini dia Carnival Jom Heboh kini kembali kali ini di Sarawak. Sarawak. Jadi apa ni? Kita nak kongsikan bersama dengan anda dataran perayaan Petra Jaya di Kuching 26 hingga 28 Januari. Betul. Biasa 9 pagi selalunya orang dah berebut-rebut datang sebab apa dia tak nak jam, tak nak sesak-sesak, dah dapat dulu pot cantik untuk anda berkampung di sana sampai ke malam. Mesti kalau nak pergi Jom Heboh apa semua ni, nak tahu siapa artis ni kan. Kita ada Nabila Razali, kita ada Merkin dan juga kita ada Ana Jobling dan juga kita ada personality Bida Prima. Of course akan ada juga. Ada juga konsert yang akan diadakan dan konsert itu juga dikabarkan nanti ada kutipan dana yang dikutip jugalah kalau macam sebelum ni. Saya tak tahu macam mana sekarang ni. Tapi itu saja setakat ini kita nak kongsikan. Jangan lupa untuk memeriahkan lagi Carnival Jom Heboh Sarawak. Ya, okey. Dan lepas ni kita nak berehat dan lepas tu kita nak bersama dengan mereka ini nak bercakap tentang kali ni The Bocket ni. Bocket ni kita tahulah memang viral cerita-cerita apa semua kan. Kali ini The Bocket dia ada satu kempen yang dinamakan sebagai Celik Kewangan Cakna Duit. Ya, seketika nanti hanya di Malaysia hari ini. Ya. Okey, Malaysia hari ini kini kembali. Ada yang tengah tabata ke tu? Ada lagi ke ada lagi, ada lagi. Okey. Tak apa. Nanti Coach Leha ada dengan kita lagi. Nantilah next nanti kita bawa bersenam lagi. Yes. Kita bercakap kali ini tentang The Bocket tu. Celik kewangan. Sekarang ni apa-apa pun duit kan. Apa-apa pun duit. Jadi kita nak bawa satu inisiatif yang diketengahkan oleh Bocket ni sendiri iaitu kempen Cakna Duit. Kalau nak cerita bukan kita lah. Kita bersama dengan dua individu ini. Kita bersama dengan Aiman Nazirmuddin, penyunting di The Bocket Rave Media Group. Hai Aiman. Okey, ini dia kan selalu di sebalik tabir je. Hari ni kita bawakan dia di depan. Dan juga kita bersama dengan Intan Zulsyawani, pencipta kandungan di The Bocket Rave Media Group. Okey, selamat datang kalian berdua. Thank you so much. Kalau tak ada hajat mesti tak datang sini kan. Walaupun sebumbung kan. Kita mesti tak berjumpa. Kita nak cerita aja. Ya, sebelah aja padahal. Okey, orang tahu tentang, orang sebut The Bocket ni. Tapi mungkin boleh ceritakan sikit apa itu sebenarnya The Bocket? Okey, The Bocket ni sebenarnya kita orang bertapak sejak 2014 lagi. Lepas tu tapi waktu tu kalau perasan 2014 tu tengah ada budaya travel backpack. Tengah naik waktu tu. So Bocket fokus. Bocket fokus kepada tu. Lepas tu dia berkembang dan sekarang ni dia dah jadi macam media barulah yang cover isu semasa dan juga alhamdulillah sekarang kita tengah buat kempen untuk Cakna Duit juga. Okey, kempen Cakna Duit ni memang saya rasa mematuhi demand sekarang ni lah. Betul. Dengan keadaan kita yang bakal menghadapi recession kan. Bagaimana untuk menguruskan kewangan. Macam kami pun ada inisiatif tu lah kan. Contohlah ada hari Jumaat, adalah bawa sikit kan. Tapi kempen ini mungkin ada pendekatan yang berbeza sikit. Intan, nak kongsikan bagaimana dengan kempen Cakna Duit ini? Okey, tujuan kami The Bocket buat Cakna Duit ni sebenarnya untuk meningkatkan pengetahuan dari segi hal kewangan lah. Pengurusan kewangan especially tersebut. untuk kita rakyat Malaysia ni. Dan kita orang akan bawa konten ni secara santai. Dan antara konten ataupun antara artikel isu yang kami akan bawa seperti kad kredit. Pengurusan kad kredit. Macam mana dengan itu sekarang topik tu memang banyak sangkut tu. Dengan sekarang ni kos sara hidup tinggi, macam mana kita nak handle dan macam mana kita nak buat pinjaman, nak saving pun ada cara dia. Betul. Dan yang penting macam mana nak minta hutang dengan kawan. Ada cara dia. Tuan kongsi juga tips. Dia bukannya macam pinjam 100 kan. Macam nak minta balik kan. Yang tu dah keluar belum? Dah keluar itu macam belum lagi. Topik itu belum. Topik itu principal sikit lah kan. Okey, nak tahu juga bila bercakap tentang kewangan apa semua ni, siapa antara mungkin pakar individu yang The Bocket jemput? Okey, nak buat benda ni semua. Macam baru-baru ni kita orang baru lepas shoot podcast. So antara pakar yang kita orang hadirkan adalah Aznah Abbas. Dia antara pemengaruh influencer dekat TikTok yang memang pakar dalam credit card. Okey. So that's why Cakna Duit ni the best part dia adalah
pandangan dia, sudut pandang dia datang pada pakar-pakar tu sendiri. So dia bukan saja pemberitahuan maklumat, tapi dia sebenarnya perkongsian ilmu sebenarnya. Kan kadang-kadang itu yang orang tak tahu. Dia rasa macam dia dah betul. Yalah, I can survive for 30 years dengan kewangan dia sebegitu. Takkanlah untuk keep going another 30 years tak boleh kan? Tapi sebenarnya semua pattern tu dah berubah. Kita perasan tak perasan je, zaman dah berlalu dengan macam-macam cabaran lagi, especially ekonomi kita lah. Okey, kita nak cerita pula tentang kabarnya mereka juga ada mendapatkan pendapat-pendapat daripada orang awam. Tim you guys pergi turun padang dapatkan interview bersama dengan orang awam. Jadi sebenarnya apa yang boleh dikongsikan secara keseluruhan? Diorang punya mindset tentang kewangan untuk yang akan datang ni. Mungkin kita nak kongsikan. Okey, macam yang Vox Pop kita orang buat tu memang secara rawak lah di sekitar Petaling Jaya dan juga Bukit Lintang. Tu tak ada bagi 100 untuk nak tanya jolok mic kan. Kita panggil terms tu jolok mic lah, maknanya bagi mic tu. Tak plan lah semua tu. Tak plan. Lepas tu respon dia orang sangat positif. Dan sebenarnya ramai yang nak tahu macam mana cara yang betul untuk menyimpan duit dan mungkin apa apps yang betul ataupun yang memudahkan kita untuk menyimpan duit tu. Dan sebab tu kita orang akan tanya pakar lah segala persoalan yang bermain. Daripada situlah you guys tahu apa sebenarnya yang dialami oleh rakyat kan. Kadang-kadang yang kita punya struggle tak sama dengan orang punya struggle. Betul tak? Kita nak kena tahu juga. Okay, good job guys. Satu benda yang sangat baik. Kita juga nak harapkan yang terbaik untuk kedua-duanya lah. Tapi daripada Intan sendiri, apa yang mungkin harapan untuk satu kempen Cakna Duit ini? Intan dulu, lepas tu Aiman. Kita nak dua pandangan. Macam kami adalah baca kaji selidik yang dibuat oleh FEN yang 84% rakyat Malaysia dalam tempoh sebulan tu tak boleh pun nak buat kiranya macam saving secara tetap ataupun konsisten. So saya harap even bila 1,000 pun tak ada dalam saving sekarang ni. Yang tu pun susah. Jadi macam bila dah ada kempen sebegini, harap persen tu berubahlah. Yalah, sekecil-kecil kita punya usaha ni harap ada perubahan lah kan. Aiman bagaimana? Harapan kita orang besar sebenarnya untuk Cakna Duit ni. Sebab macam yang saya cakap tadi, dia bukan saja berkongsi maklumat, tapi sebenarnya dia berkongsi ilmu pengetahuan untuk masyarakat guna di masa hadapan. Sebab yang macam persen yang macam Intan cakap tadi tu kan, ia membimbangkan sebenarnya. Yalah, of course. Sebab tak ada bila kita tak dapat nak simpan dalam masa sebulan dan 1,000 pun susah, sebenarnya bahaya. Apa lagi generasi kita lepas ni, anak-anak lah especially kan, dah ada family kan, mesti mereka fikir macam mana lah kalau sekarang pun kita tak dapat nak simpan RM1,000 kat dalam account. Macam mana masa mereka kan nanti. Orang cakap tu duit emergency kan, jadi apa-apa nanti kan susah. Okey, terima kasih kepada kedua-duanya. Terima kasih Aiman, terima kasih Intan. Jadi kepada anda semua, kalau nak lihat mereka punya program ini, kempen Celik Kewangan The Bocket Cakna Duit ni, boleh pergi dekat semua platform digital mereka. Type saja The Bocket. Kalau nak senang itulah /Cakna Duit. Alright, terima kasih banyak-banyak. Kita nak rehat seketika, kembali selepas ini. Dah habis dah? Sebab ada keluar nama awak tu. Dah habis dah. MHM ke 2 jam. Oh, salah. Okey. Kita nak kembali besok. Tahu tak besok kita nak cakap tentang apa? Besok tentang kesihatan. Nak cakap tentang ni kaki. Gout. Tadi kita dah senam. Sekarang cerita pasal kaki pula. Siapa yang tiba-tiba ada bengkak ibu jari kan, bengkak sendi tu mungkin gout. Jadi itu alasan tak nak senam. Sebab apa? Aku gout ni tak boleh. Okay. Itu alasan nak ambil MC juga. Gout ni. Okey, tapi tak nak cerita pasal alasan, nak cerita serius. Mereka yang ada gout ni sebenarnya hilang banyak nikmat. Jadi macam mana untuk melayani situasi ataupun kondisi gout ni, besok kita akan kongsikan bersama dengan anda hanya di Malaysia hari ini. Kita jumpa lagi. Jumpa nanti. Assalamualaikum. Bye-bye.